Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung subjek RBT kita pada tajuk merangka perancangan projek. Buka buku teks muka surat 35. Okey. Dalam merancang projek kita ada A. Perancangan projek, kemudian B. Penjadualan dan C. Pengawalan. Okey, saya akan terangkan dulu tentang perancangan projek A. Okey, dalam perancangan projek, peringkat pengurusan projek yang paling utama dan menjadi penentu objektif sesuatu projek, perancangan projek yang baik dapat memastikan yang pertama, objek tercapai, yang kedua, mengelakkan pembaziran sumber dan yang ketiga, mencegah gangguan. Okey. Untuk menjawab soalan apakah tujuan perancangan projek, maka jawapan dia adalah pertama, objek tercapai, kedua, mengelakkan pembaziran sumber dan yang ketiga, mencegah gangguan. Okey. Dalam merancang projek, kita ada orang-orang yang melaksanakan tugas dalam merancang projek. Kiranya macam awak nak buat satu projek besar sempena Hari Guru. So dalam melaksanakan projek tersebut, mesti ada orang-orang yang akan merancang dan orang-orang yang akan menguruskan projek tu dari awal hingga akhir. Okey. Tugas pengurus projek, maksudnya orang yang dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan projek tersebut. Yang pertama adalah penentuan utama, iaitu organisasi akan menetapkan tujuan projek dan objektif yang hendak dicapai. Pelanggan projek harus dikenal pasti, tempoh untuk menyiapkan projek, kos yang terlibat serta kuantiti dan kualiti yang dikehendaki juga harus ditentukan. Maksudnya, sebelum anda melaksanakan projek, perkara-perkara ini mesti ditentukan. Siapa yang nak membeli produk kita, projek tu untuk apa, bila nak start, berapa harga dia, bajet berapa banyak nak buat dan bila mesti nak siap. Maksudnya, benda tu mesti dibincangkan dalam kumpulan sebelum mengurus projek. Yang kedua adalah penentuan sub utama. Apa dia penentuan sub utama? Iaitu pada peringkat ini perancangan lebih terperinci. Antara perkara yang dibincangkan ialah sumber keuangan, keperluan tenaga kerja atau pakar, penyediaan dokumen perjanjian, syarat serta keselamatan dan risiko. Sub utama juga merancang tentang pengeluaran dan pemasaran projek. Okey. Dalam penentuan sub utama, perbincangan yang lebih terperinci dengan ahli kumpulan perlu dilaksanakan. Apa yang nak dibincangkan dalam kumpulan tersebut adalah macam mana kita nak dapat sumber kewangan, siapa yang nak buat dan kemudian apa perjanjian yang kita nak buat dengan orang yang nak beli. Nak bayar separuh, nak bayar habis, tak bayar dulu. So kita kena buat satu surat menyurat. Dan kemudian perkara-perkara yang boleh menyelamatkan kita sebagai pengeluar lah. Contohnya kalau kita dah hantar barang, berlaku kerosakan yang macam mana sahaja yang kita ganti. Kalau kecuaian kita tak ganti, kalau memang daripada kita baru kita ganti. Semua tu kena ada dalam perjanjian dan semua perlu dibincangkan dekat sub utama. Kemudian kita pergi kepada pengelolaan aktiviti, di mana biasanya dalam pengelolaan aktiviti ni kita akan buat benda tu bagi siap lah. Tapi sebelum kita buat, biasanya kita akan buat sampel, iaitu project brief. Di mana kita buat satu dahulu produk yang kita nak buat tu dan kemudian kita tunjuk kepada orang yang nak beli dan kemudian kalau orang tu setuju macam mana benda yang nak dibuat tu, dan baru kita
buatlah dekat pengelolaan aktiviti. Dan biasanya di pengelolaan aktiviti, orang yang nak beli tu akan menyalurkan sedikit tunai kepada kita untuk kita beli bahan-bahan projek lah. Dan last sekali adalah matris organisasi ataupun pasukan. Dalam matris organisasi atau pasukan ini adalah perkara yang terdiri daripada latar belakang kita, macam mana kita nak pasarkan, apa yang kita perlu laksanakan, maknanya habiskan projek tu lah. Okay? So, ini adalah tugas pengurus projek. Dia yang akan merancang semuanya bersama anak buah, di mana dia kena menentukan penentuan utamanya, kemudian kena bincang sub utamanya, kemudian kena rancang aktivitinya dan pastikan pergerakan projek berada dalam kumpulan secara bersama. Okey, kita tengok pula penjadualan. Okey, dalam penjadualan ada 4 tujuan. Yang pertama adalah mengelakkan kerugian masa dan kos. Yang kedua adalah mengelakkan pembaziran atau pemborosan. Yang ketiga adalah mengurus bahan mentah secara sistematik. Dan yang keempat, mengawal sumber tenaga pekerja. Ini apa maksud dia? Maksud dia dalam kita merancang projek, kita mesti ada jadual. Tujuan jadual itu adalah untuk mengelakkan 4 perkara tadilah. Okey, tak bolehlah suka-suka hari ni nak buat, esok tak buat, tak boleh. So, kena ada jadual dia. Okey. Seterusnya adalah pengawalan. Okey. Pengawalan ni adalah proses yang perlu kita lakukan supaya kita dapat mengawal sumber kos, kita dapat mengawal kualiti barang yang kita buat, kita dapat mengawal keuangan yang kita uruskan dan kita dapat membuat kerja mengikut jadual. Kenapa pengawalan perlu? Tujuan dia ada 4. Yang pertama adalah semua aktiviti yang dikenal pasti dilakukan secara optimum. Maksudnya kita dah rancang macam mana, kita buat sebaik mungkin. Yang kedua, semua aktiviti dapat disiapkan dalam masa yang telah ditetapkan. Katakanlah satu produk tu kena siapkan dalam masa 2 hari. So, 2 hari mesti siap. Okey, dan kemudian yang ketiga adalah sumber-sumber yang diperlukan dikenal pasti. Maksudnya katakanlah awak nak buat projek pensel case. Okey, bekas pensel di mana perlukan zip, perlukan kain, perlukan benang, perlukan jarum. So, pastikan keempat-empat item tersebut ada dijual di Bandar Tenggara supaya awak boleh beli. Contoh macam itulah. Dan yang ketiga, yang keempat adalah perubahan dalam penjadualan dibuat sekiranya berlaku sebarang perubahan atau pembaharuan terhadap projek. So, bolehlah melakukan penjadualan semula jika ada berlaku masalah-masalah yang tak diduga lah. Contoh, pekerja sakit ataupun contoh barang yang kita cari tak dapat dan sebagainya. Okay? So, inilah dia 3 perkara yang perlu awak fikirkan, yang perlu awak tahu dalam merangka perancangan projek. Okey, dengan penerangan saya ni, awak buka modul muka surat yang saya dah beritahu dalam tugasan awak, siapkan dan kemudian snapkan gambar modul tersebut yang dah siap pada link yang saya bagi. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.